Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Dan adalah sembahyang berjamaah di rumah dengan isteri dan anak-anak dan khadam-khadam itu afdal. Jika dia kait dengan jika ni, sungguh pun afdal sembahyang di rumah dengan keluarga tu jika sekiranya ia pergi ke masjid, pergi ke tempat sembahyang berjemaah di seorang masjid, nescaya jadi hampa mereka itu dari berjemaah. Jadi nampaknya dalam hal ini kena bagi kira jugalah. Masjid juga, di rumah juga. Tapi jangan di rumah manja. Sekali-sekali buatlah juga di rumah, kerana nak bimbing ahli keluarga berjamaah, anak-anak. Kalau tidak dibimbing, utama sekali anak-anak yang masih kecil lagi tak dididik sebegitu, kalau jadi dewasa akan datang jadi liak. Jadi liak, jadi berat tubuh. Sehingga tak sanggup nak melangkah ke seorang masjid, nak pergi sembahyang Jumaat. Antara lain lagi, manakala tak dibiasa pada mendidikkan dia sembahyang Jumaat, dia tidak menghargai sembahyang jemaah ni. Di bahasa rajin dia pergi, bahasa malas dia main coti manja lah. Di bahasa sama tarah sembahyang tak berjemaah dengan jemaah, tidak hargai dah tu. Pada sepatut kita ni menghargai sembahyang jemaah. Pada dihargai lebih daripada sembahyang seorang. Kalau sembahyang seorang gagah-gagah boleh satu, jamaah ni pasti dapat setidak-tidak 25 ataupun 27. Mana kalau satu dengan 25 tu mana banyak? Tak tahu lah nah. Orang tak sekolah boleh jawab. Dan jika bercampur laki-laki dan kanak-kanak, ini masalah lain pula ni. Akhir-akhir kita ni dia mari begitulah, mari masalah bercampur-campur, tapi berkait dengan sembahyang berjemaah. Dan jika bercampur laki-laki dan kanak-kanak dan khasa dan perempuan, orang lelaki dewasa pun ada, kanak-kanak dewasa, kanak-kanak laki-laki pun ada, khasa pun ada, perempuan pun ada. Macam-macam muzahak ni diperbuat satu sah. Sebab kena buat 2-3 sah ni tak ramai mana. Dibuatlah satu sah, kita kata. Orang lelaki, kanak-kanak laki-laki, orang khasa, orang perempuan, dia jadi satu sah. Kita kata orang lelaki ada seorang, kanak-kanak perempuan ada seorang, khasa ada seorang, perempuan ada seorang. Tak nak susung gitu dah nah. Maka lalu dijadikan satu sah. Mula-mula laki-laki, lepas tu kanak-kanak laki-laki sebelah laki-laki, sebelah kanak-kanak laki-laki khasa, sebelah khasa orang puan, maka jadilah satu sah. Nescaya jawabnya dengan kelakuan sah yang sebegitu, nescaya hasil pahala sah boleh juga, sebab ia sudah berada dalam sah. Dari itu akan tentu dapatlah pahala sah, bukan setakat pahala jemaah saja, pahala sah pun dapat.
Dan jika jadi imam seorang atau jadi khatib, termasuklah muazzin jadi Bilal. Apa macam? Dia jadi imam atau jadi khatib. Khatib ni jadi pembaca khutbah. Zaman dulu dilatih khah sebagai khatib. Kerana dia fasih bercakap. Dia boleh berpidato. Khutbah dia tu baik. Lalu dilatih khah sebagai khatib. Zaman kita sekarang, khatib itulah iman, iman itulah khatib. Yang kadang-kadang kalau imam tak mengaji mana, dia baca ayat-ayat pakai lekat atas mimbar. Dia mengajar atas mimbar. Kalau nak mujuk, nak mujuk, khutbah ditulis dalam edisi Jawi. Tak boleh Romi yang imam tadi tak berapa fasih baca Jawi jadi dekat pula dah. Jadi kesimpulannya, orang ditugas sebagai imam dan khatib ni kok mana sekurang-kurangnya boleh menguasai Jawi. Sebab kalau main pakai Romi belakang ni, tepat ayat-ayat hadis-hadis ni nak baca ke mana? Kalau di Romi kan tak sama. Agar bunyi sifat makhraj huruf tu dah lari. Dan jika jadi imam seorang ataupun jadi khatib, termasuklah jadi muazzin, semata-mata mengambil upah. Dia bertugas jadi imam, dia bertugas jadi khatib, dia bertugas jadi muazzin kerana nak makan gaji semata-mata. Kalau di situ pada niat dia, nescaya jawabnya tiada pahala akhirat baginya, pahala wal kosong. Zero jawabnya, kosong pahala. Kalau diniat gitu. Sama juga kalau mengajar. Ngapa kok rajin juga mengajar ni? Tak meh. Jauh-jauh pun sanggup pergi juga mengajar. Kerana apa? Kerana mengharap dapat habuan. Satu kelas berapa? Sebusuk-busuk 100 tengah juga boleh. Kalau di situ pada niat dia. Wal kosong. Wal kosong. Dah nak niat macam mana? Niat tugas. Dalam agama dia suruh ada imam. Dia suruh ada khatib. Kata ada khatib, siapa nak baca khutbah? Dia tugas oleh agama kena ada Bilal. Ditugas oleh agama kena ada para dai dapat memahami Islam tu diperpanjangkan. Mengharapkan dengan tugas-tugas begitu dianugerah pahala dan dirahmati Allah. Duduk situ. Hawa dunia ni tak timbul. Ada alhamdulillah, tak ada tak apalah. Ikhtiar kot lain pula. Jangan jadi peratuh dan gerak kerja kita mengharapkan habuan dunia semata-mata. Kerana tiap-tiap ibadat yang disekutu tu yang dicampur. Setiap amal ibadat manakala dicampur pada ibadat tadi antara dunia dan akhirat, maka jadi ghalib dunia. Kalau bercampur dunia dengan akhirat daripada ibadat tadi, maka ghaliblah ibadat itu jadi dunia. Maka tiada pahala baginya. Maka jika ghalib dunia, maka tiada pahala baginya. Kalau berat ke dunia, dari ibadat yang bahasa akhirat, kalau berat ke dunia, hilang pahala. Rajin sangat berkhidmat, mengajar khidmat, jadi imam. Kenapa? Kerana mengharapkan pada pahala semata-mata. Mengharapkan pada pengupah semata-mata, pada gaji semata-mata. Jadi persen mengharapkan pahala tu rendah sikit ya. Yang banyaknya mengharap pada gaji.
Jadi hilang pahala. Hilang. Dan jika ghalib akhirat, maka baginya pahala qadarnya qadar ghalib akhirat. Kalau kerja-kerja ibadat kita, kalau mengharapkan akhirat, pasti dapat pahala. Pahala yang didapat qadar yang diharap pada akhirat tu berapa peratus, berapa persen. Maka jika bersamaan, sama berat 50-50, mengharapkan pengepah 50, mengharapkan pahala 50 dari amal ibadat dia tadi. Go pahala baginya, hilang pahala juga. Dia kena berat akhirat daripada dunia. Nak usah jadi berat akhirat, haraplah kita daripada kerja-kerja amal begitu, pahala daripada Allah, maghfirah, diampuni dosa oleh Allah, dan dirahmati oleh Allah. Ada pun habuan dunia gitu-gitu je lah. Ada alhamdulillah, tidak ada apa raya, tak apa, cari alternatif lain. Baktulah nak suruh jadi gitu hati kita. Dalam kita menunaikan kewajipan agama, kena dilatih. Bermula daripada alam belajar lagi kena latih dah. Latih macam mana? Latih kita jangan jadi dari kerja-kerja agama ni nak menarik habuan dunia daripadanya. Hanya semata-mata kita tunai kewajipan agama. Umpama kata mengaji ni kewajipan agama, mewajibkan setiap mukallaf kena belajar. Tujuan kita mengaji tunai kewajipan. Tunai kewajipan. Dengan ilmu yang kita dapat ni pula, kita nak memperpanjangkan, mudah-mudahan Islam tu jadi kekal di atas muka bumi. Dengan kita panjang-panjangkan ilmu agama ni sebagai bekalan kita di hari akhirat. Kerana manakala mati setiap manusia tidak ada harap, tidak ada pahala yang berterusan sampai kepadanya, salah satu daripadanya ilmu yang diberi manfaat kepada orang. Itu harapannya. Ini dah bermula masuk medan belajar lagi dia latih dah. Latih apa? Oh, kalau dulu dapat CJ boleh makan gaji. Sedangkan ini mengaji akhirat ni, mengaji agama. Dalilnya, buktinya, tandanya, oh, ada CJ kata ada mengaji situ. Boleh pergi lanjut di mana? Dia nak lanjut tempat keluar CJ jugalah. Tu dah nampak bunga-bunga tu dah nampak dah. Tujuan dia tu berat condong kepada dunia. Ada gharak dunia, ada tujuan dunia. Mengapa jadi gitu? Dia tak yakin. Dia tak yakin dengan ngaji agama ni. Allahu Rabbi, rahmatullah wasi'ah, rahmat Tuhan tu luas. Lama juga buka pusat pengajian, berbentuk tahfiz ke, berbentuk pondok ke, berbentuk muallim ke zaman kini. Dia tetapkan yuran. Setiap pelajar setidak-tidak 300-400 RM. Kalau pelajar ada 100, berapa dia boleh catur duit setiap bulan? Kalau pelajar 200-300, Allah lebih banyak dah lah. Alasan kata mudirnya, kata pengetuanya, kalau tawak kita macam mana nak biayai? Sebab apa? Sebab dah nak gaji mudir berapa? Yang paling besar. Gaji ustaz-ustaz lain berapa? Lepas tu untuk makan pelajar, setakat nak makan 100 tengah pun dah cukup dah. Ni melarat sampai naik 400. Apa macam ni? Pasal apa? Pasal pengajar-pengajar tadi tidak ada harapan lain, semata-mata mengharap daripada duit kutipan daripada pelajar-pelajar tadi. Besar tu. Kalau 400 sebulan, 100 pelajar tu banyak. Macam mana? Gaji mudir paling besar.
Lalu tak lalu model tadi, guru besar tadi pakai kereta Merc. Dah gaji besar, kereta mewah. La haulun wala quwwata dah. Agama dah jadi gitu dah. Sejauh mana dapat bertahan pahala. Yang kadang-kadang dia buat pes gini ni. Buat elah pes gini ni. Dia minta mereka-mereka yang menyertai dalam Facebook yang dilayar olehnya kena ada cara sekian. Apa kenama lah. Apa kenama. Dan ada di antara penceramah pula. Dikala nak undang ceramah, nak undang dia tu ceramah di tempat tertentu kena ada bayaran. Walaupun dia tak kata PA, dia tak kata kena bayar sekian. Ini apa ni? Sebab apa jadi gitu? Sebab sudah dididik dah. Mulai alam belajar tu, matlamatnya mengaji agama sekalipun dunia, akhirat gitu-gitu. Kita bercakap tu, kita duduk di alam yang sama tu. Kita duduk di alam yang sama. Kita jangan belajar gitu. Kita belajar didik kita berdiri di atas kaki sendiri. Tengok ulama dulu. Imam Ghazali hidup berdikari atas kaki sendiri, ulama besar. Syekh Ibrahim Ibnu Adham ni anak pembesar Khurasan. Dia nak hidup jadi seorang petani ya. Saya tengok sejarah manaqib aulia sana dah. Begitulah ulama-ulama lain-lain lagi. Zaman dululah. Mari zaman kita ni zaman dah jadi utama kebenaran. Sudah jadi jahanam habis. Itulah. Jangan jadi gitu. Jangan jadi buat amal ibadat matlamatnya dunia. Nak dunia tu kerja dunia berlambak. Nak dunia. Dan jika syah imam akan niat di dalam qiyam, ini masalah lain pula ni. Hak tadi masalah kalau kita buat amal dicampur bau dengan dunia, kalau peratus tu sama banyak mengharap pahala dengan dunia, maka terluput pahala. Kalau banyak pahala akhirat daripada dunia, masih ada lagi saki baki pahala. Tetapi persen pahala yang dapatnya tak takluk kepada qasak akhirat. Kalau dah banyak dunia, jangan dimimpi lagi dah. Sama banyak tu pun jadi terluput pahala. Dan jika syak iman akan niat di dalam qiyam. Apa macam ni? Ini masalah. Di dalam tahqiq kitab yang kita baca ni, kita dah tulis dah. Berbentuk masalah. Ayat begini kita buat masalah. Masalah. Dan jika syak iman akan niat di dalam qiyam. Iman dia syak niat. Kita kata dia semaya zuhur. Tetapi terbegi akal dia semasa takbiratul ihram, dia niat asar. Jadi kalau kita semaya zuhur, kita niat asar, tidak sah niat kita. Sebab ta'yin kita dah lari, termin ta'yin kita lari. Sebab tu kalau zuhur kena ta'yin zuhur ya. Tapi yang terpergi kepala dia kepada niat asar. Apa macam? Jadi sah. Jadi niat dia tu tidak sah dah tu. Tapi makmum di belakang ni setelah dia selesai takbir, nyapakat takbir gigih dah di belakang. Orang tu Allah Akbar, orang ni Allah Akbar. Apa macam tu imam tadi? Adakah tu imam tadi kena beritahu ke makmum, "Hei para makmum aku, kena takbir lain. Sebab saya ke lain pergi niat saya ni." Kalau tu imam ijtihad begitu, orang tidak respect dia tu imam ni. Tu imam ni lara teruk dah ni. Dah lah kali kalau dia tu imam yang kedua, dia kalau orang jadi imam,
nyepakat tak pergi orang. Tak boleh nak bocor rahsia gitu kepada makmum. Kena terus juga semayang dia tu. Walaupun niat jadi lain sekalipun, maka cara nak terus macam mana? Ulangi semula. Dan jika sah iman akan niat di dalam qiyam, semasa takbiratul ihram dia terniat lain. Kemudian daripada takbiratul ihram segala makmum, kemudian tu selepas. Makmum takbiratul ihram dia niat lain. Kemudian daripada takbiratul ihram segala makmum, lepas tu makmum di belakang sudah takbir belakang dah. Apa macam? Nascaya tu jawab dah tu. Jawab dari soalan tersebut. Harus boleh baginya bagi imam. Harus bagi imam. Boleh bagi imam takbir perlahan-perlahan. Kata orang utara kata boleh takbir pelan-pelan. Serta dengan niat dia takbir terang lain. Imam tak ada takbir dengan lafaz perlahan, lafaz kecil. Jangan dia dengar oleh makmum. Dengan niat betul, niat zuhur. Kalau tadi niat asal tak jadi. Tak payah diusalli lah. Takbir perlahan, Allahu akbar. Makmum tak dengar. Kemudian ia baca Fatihah selepas takbir itu bacalah Fatihah. Dan sah sembahyang segala makmum dengan dia. Ada pun makmum sudah takbir di belakang imam tadi. Ya imam takbir niat lain tadi. Sembahyang makmum tu sah. Dan jika mengetahui segala makmum dengan demikian itu, kemudiannya sekalipun masih lagi dikira sah sembahyang makmum. Kalau takbir lepas sembahyang bocor rahsia yang imam takbir 2 kali, masih lagi dikira sah sembahyang makmum. Sebab makmum tadi tahu selepas dia sembahyang dah. Itu hukum fiqh dah. Bukan menipu dah. Hukum diluluhkan begitu. Habis dah masalah tu. Ni masalah lain pula ni. Dan jika diselangi sah dengan mimbar atau tiang. Dan jika diselangi sah. Sah tu diselangi dengan mimbar. Tengah tu mimbar. Ada sebahagian masjid tu, dia tengah-tengah tu mimbar. Dia tidak letak di sudut hadapan, tak tengah tu mimbar. Lepas tu sah tadi sakok dengan mimbar. Lepas tu disambung sebelah mimbar sana pula sah. Apa macam sah tu putus ke tidak? Atau tiang, diselangi dengan tiang. Tak yang tiang. Jangan baca ting. Hijab lama bunyi hijab lama orang baru baca dibaca ting. Diselangi dengan tiang atau ting. Ting apa? Ting bersekut. Tiang. Kalau sah tu diselangi dengan mimbar di tengah-tengah atau diselangi dengan tiang, tiada putus sahnya sah tu dia kira tidak putus. Kerana dinamakan sah yang satu pada uruf. Pada uruf, pada pandangan ramai masih lagi dikira satu sah. Walaupun diselangi oleh tiang, oleh mimbar sekalipun. Habis itu. Ini masalah lain pula. Maka barang yang didapat oleh makmum yang masbuk serta dengan imamnya itu dinamakan awal sembahyang. Dinamanya awal sembahyang. Perekat mana yang kita mula-mula masuk sembahyang jemaah? Imam berada di peringkat mana? Kata-kata imam berada di peringkat rakaat.
Kita pergi-pergi, imam sedang rokok, kita pun takbir lah. Allahu Akbar, kita pun rokok. Maka itulah awal sembahyang jemaah kita makmum. Walah imam tu awal dia tadi lepas qomat tu. Tetapi bagi kita yang baru datang, dikira awal sembahyang jemaah kita semasa kita mula masuk bersama dengan imam. Dan barang yang dikerjakan kemudian daripada salam iman itu akhirnya adapun akhir sembahyang imam tu selepas imam beri salam itu, maka itulah akhir sembahyang jamaah kita makmum. Jadi lama sekejap, panjang pendek, qadar sembahyang jemaah kita makmum ni tertakluk kepada kita mula berjemaah sampai ke mereka imam beri salam. Dia sebab itulah kalau orang tu datang sembahyang jemaah lewat, pendek je masa jemaah dia. Orang tu datang sembahyang jemaah awal, panjang masa berjemaah. Maka kalau panjang masa dia berjemaah, banyaknya pahala. Panjangnya qadar masa dirahmati Allah sebab dia berada dalam jemaah. Kalau orang tu lewat sembahyang jemaah, pendeknya masa jemaah, sedikitnya pahala. Singkatlah qadar masa rahmat Tuhan ke atasnya. Jemaah ni rahmat. Al-jama'atur rahmatun. Jemaah ni rahmat. Lebih lagi kita berjemaah kerana sembahyang, kerana menyembah keesaan Allah. Betapa besar nilai rahmat di sisi Allah. Tapi dunia kita hari ni biasalah. Sembahyang jemaah, sembahyang saya, asal sembahyang sudah. Dia tidak menghargai. Maka ni hak lain pula ni. Dia buat masalah begini lah. Kita ni kalau tak kena lagu baca jadi pening lalat. Style kita tu boleh macam ni. Maka mengulangi kunut makmum yang mengikut imam rakaat yang kedua sembahyang subuh. Ni pula ni kalau kita pergi sembahyang subuh, pergi sembahyang jemaah subuh. Kita pergi imam rakaat yang kedua sembahyang subuh. Dari situ imam rakaat yang kedua sembahyang subuh tu tidak daripada rakaat kedua tu dibaca kunut. Kita makmum pun sebab kita berimam, imam kunut, kita berkunut jugalah. Atas dasar mengikut. Tapi sungguh pun begitu, kita makmum tadi sunat kena baca kunut sekali lagi. Walaupun kita sudah berkunut bersama dengan imam sekalipun. Dia nak katanya begitulah. Maka mengulangi kunut makmum yang mengikut imam rakaat yang kedua sembahyang subuh. Kena ulang sekali lagi pula kunutnya. Kerana kunut serta imam, makna kunut serta imam tu semasa dia berkunut bersama dengan imam tu bukan tempatnya, bukan tempat makmum di masa tu. Tapi dia ikut sama tu atas dasar mengikut imam. Jangan dipikir tak baca kunut lah rakaat kedua saya sebab tadi saya sudah sama-sama dengan imam berkunut. Tak boleh. Dan ini masalah lain pula ni. Dan mengulangi tahiyat awal makmum yang mengikut imam rakaat yang ketiga. Ketika kita sembahyang maghrib, kita pergi rakaat ketiga. Maka di rakaat yang ketiga sembahyang maghrib itu imam baca tahiyat akhir lah. Kita pun sama-sama duduk baca tahiyat akhir bersama dengan imam. Lepas tu imam beri salam, kita bangun buat. Pada rakaat yang kedua bagi kita tu,
kita kena baca tahiyat awal. Jangan kira memada dengan tahiyat yang kita bersama dengan imam tadi. Itu bukan tempat kita. Kerana tahiyat awal serta imam, kerana kita baca tahiyat, kerana tahiyat serta imam, kerana kita baca tahiyat bersama dengan imam, itu bukan tempatnya, bukan tempat makmum itu lagi. Dan dia baca tu atas dasar ikut imam je. Habis itu. Dan ini masalah lain pula. Dan yang nyaring bacaan dinyaringkan. Makmum tadi di tempat yang kuat, nyaring tu kuat, kenalah kuat. Mana seperti dapat serakaat serta imam. Seperti kita sembahyang isyak ke, sembahyang maghrib ke, sembahyang subuh ke, kita dapat satu rakaat saja dengan imam. Rakaat yang akhir bagi imam. Lepas imam beri salam, kita tambah, kita pun bangun rakaat kedua bagi kita jadi makmum tadi. Sunat dia kuat juga. Sebab rakaat kedua ni sunat baca kuat, Fatihahnya, surahnya. Seperti dapat serakaat serta iman atau kurangnya, atau dia masuk sembahyang Jumaat, tidak dapat satu rakaat bersama dengan imam. Dia bangun rakaat yang pertama bagi dia tu, dan kedua tu sunat kuat lah. Gitu. Bermula bermukim. Ni masalah lain pula ni. Jadi nak susun ayat kitab ni untuk dimudahkan faham. Bagi kita yang tidak secekak mana membaca kitab lama ni. Bermula bermukim. Bermukim bukan musafir, bermukim. Bermula bermukim di dalam negeri. Kita bermukim di dalam negeri, di dalam kampung. Antara orang banyak ni orang ramai. Supaya dapat sembahyang jemaah dan jemaah. Tujuan kita pergi duduk di kampung tempat orang ramai tadi, agar kita dapat sembahyang jemaah dan juga sembahyang jemaah. Itu afdal, tempat yang sebegitu yang lebih. Kita duduk tempat sebegitu tu lebih. Sebab apa? Sebab dapat jemaah, dapat jemaah. Daripada asingkan diri, daripada kita duduk berasingan orang yang tak ramai, tempat tak didirikan jemaah, tempat yang jemaah tidak berapa ada. Lebih afdal kita duduk tempat orang ramai yang dapat kita menunaikan sembahyang jemaah dan juga jemaah. Jika tiada takut fitnah pada agama. Kalau tidak takut jadi fitnah agama, bermungkin di tempat orang ramai tu afdal tempat orang ramai lagi. Tetapi kalau takut jadi rusak agama, eloklah walaupun tak ramai pun, baik tak ramai. Daripada duduk tempat orang ramai yang boleh celaru kita. Dan jika takut jadi fitnah agama, takut jadi rusak agama, duduk bercampur baur dengan orang ramai, maka ia asingkan diri. Elok dia berasing diri di dalam padang-padang, tengah padang ke, atas bukit ke, aula lebih utama. Habis itu tu. Ini masalah lain pula. Maka jika mufarakah, orang-orang berjemaah. Kalau orang sembahyang jemaah, dia mufarakah. Dia bercerai dengan imam. Dia niat mufarakah. Pada rakaat yang kedua, dia mufarakah sembahyang jemaah tadi, rakaat yang kedua. Gugurlah fardu kifayah. Tututan fardu kifayah, dia kira gugur. Jangan rakaat pertama dia mufarakah dah tidak gugur fardu kifayah. Sekurang-kurang dia mufarakah
pada rakaat kedua. Sama ada semayang 4 rakaat ataupun semayang 3 rakaat. Tiada disuruh perang lagi, tak payah perang lagi. Pihak berkuasa tak boleh ambil tindakan, maknanya begitulah. Hak mereka yang memfarakah semayang jemaah pada rakaat kedua tadi, pihak berkuasa jabatan agama tak boleh dikuat kuasa lagi dah. Sebab dikira ia tu sudah jemaah dah. Dan ketahui olehmu. Ni masalah lain pula ni. Kita ni berat ni. Kita tak ngaji molek ni. Dan ketahui olehmu bahawa sebab bagi makmum muwafiq. Ni kembali pada tajuk muwafiq masbuk yang dah lepas. Sebab bagi makmum muwafiq. Sebut kata makmum muwafiq, kita kembali pada perbahasan yang lepas, ialah makmum yang ada peluang masa, ada jarak masa, ada ruang masa. Semasa dia qiyam bersama dengan imam, pada mana-mana rakaat tak kira. Berpeluang bagi masa tadi, kalau dia baca Fatihah dalam masa tu sempat habis Fatihah dia, maka barulah imam tu rakaat, maka makmum gitu namanya muwafiq. Satu lagi makmum dinamanya masbuk. Makmum masbuk ni makmum yang tidak ada peluang masa, dapat menghabis bacaan Fatihahnya semasa dia qiyam bersama dengan imam, kerana imam dah hampir nak rakaat. Atau langsung tidak ada peluang lagi baca Fatihah, kerana imam dah nak rakaat dah, ataupun sudah rakaat dah. Makmum begitu namanya masbuk. Masalah nak bertahan di sini dia kata sebab bagi makmum muwafiq. Tiada dapat sempurna Fatihahnya, padahal ia gapo dia ni? Ia makmum muwafiq itulah. Ia ni kembali kepada makmum muwafiq. Padahal ia makmum muwafiq itu sudah dapat masanya. Makna sudah dapat masa tu, ada peluang masa untuk dia baca Fatihah sampai tamat. Ialah jumlah kata tu. Beberapa sebab daripada segala keuzuran yang lagi akan datang. Ini ayat ni klasik. Klasik sangat ni. Jadi kita mudah bahasa dia nak. Makmum muwafiq yang ada peluang masa dapat baca Fatihah semasa dia qiyam bersama dengan imam, manakala ada sebab-sebab tertentu baginya, maka dilonggarkan oleh syarak, diuzur oleh syarak. Diuzur oleh syarak. Ia boleh ditinggal oleh imam sampai 3 rukun yang panjang. Sebab apa? Sebab apa diuzur oleh syarak ia ditinggal oleh imam 3 rukun yang panjang? Sebab kewajipan makmum muwafiq tidak ada pilihan lagi. Dia kena selesaikan bacaan Fatihah dia. Walaupun imam rakaat sekalipun, dia kena terus baca Fatihah dia. Terus walaupun ditinggal oleh imam sampai peringkat 3 rukun yang panjang sekalipun, masih lagi tak batal sembahyang dia. Tapi jangan melarat sampai imam pergi pada rukun yang keempat. Sebaik saja berpindahnya imam pada rukun yang keempat, sekiranya Fatihah belum lagi selesai, di situ dia kena buat pilihan. Antara pilihan mufarakah ataupun berhenti baca Fatihah, kena terus bersama dengan imam. Bolak-balik akhir sudah situ pergi. Dalam kitab ni nampak selerok gitu. Kita ada buat awak baru ni kita susung. Sebab bagi makmum muwafiq singgah situ dulu. Wallahu a'lam.